perlantikan wakil parti atau proxy parti ke GLC, Government Link Company, menjadi isu hangat yang sedang dibahas di media sosial. Isu itu tidak sepatut dilihat secara mikro, tetapi secara lebih luas. Kita perlu kaji terlebih dahulu sebab apa GLC ini diwujudkan dan sebab apa orang politik ingin kontrol GLC tersebut. Lebih-lebih lagi, semenjak 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan, GLC ini diguna oleh puak-puak DAP untuk melemahkan ekonomi orang Melayu. Itu yang sebenarnya isu utama. GLC ini disabotaj oleh DAP dan rakan-rakan mereka di dalam Pakatan Harapan, dan akibatnya ekonomi orang Melayu akan menjadi lemah. That's the issue. Apabila GLC ini mula-mula ditubuhkan, ia adalah satu perancangan secara mana nak memperkuatkan ekonomi orang Melayu. Sebelum merdeka, kekayaan Malaysia dimiliki oleh orang asing. 70% syarikat-syarikat British. Dan yang lagi 30% itu dimiliki oleh orang bukan Melayu. Terutama sekali Cina. Tapi orang Cina telah menyaga di masa itu belum ada Malaysia, di Persekutuan Tanah Melayu, lebih dari 300-400 tahun. Dan apabila British mengambil alih kuasa pada katalah 200 tahun lebih dahulu, mereka membuat satu dasar untuk membina satu ekonomi yang kukuh di Singapura. Sebelum tu, pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu bergantung kepada India, sokongan India, bantuan kewangan dari India, British India. Apabila British membuat keputusan untuk berdekir to be self-sustainable ataupun independent of India, maka mereka terpaksa membina satu ekonomi yang kukuh di Singapura. Tetapi dulu Singapura tidak ada apa-apa. Kampung nelayan saja. Jadi British menjemput Cina dari Melaka, Straits Chinese ataupun yang kita kenal sebagai Babah Chinese. Jemput mereka ke Singapura untuk membuka perniagaan. Dan British akan mencukai perniagaan-perniagaan ini. Memberi lesen, menerima cukai dan sebagainya untuk nak bayar gaji kaki tangan kerajaan. Jadi memang British sengaja nak memperkuatkan ekonomi orang Cina atau mengukuhkan ekonomi orang Cina supaya British dapat faedah dalam bentuk lesen, dalam bentuk cukai dan sebagainya. Dan ini 200-300 tahun dulu. Jadi apabila Malaysia merdeka atau Malaya merdeka tahun 57, ekonomi dikontrol oleh orang asing, British 70% dan orang Cina 30%. Orang Melayu hanya ada tanah mereka, lembu, kambing, ayam, sampan bagi nelayan dan sebagainya. They have no economic power, Malays. Jadi British sudah nampak perkara ini akan menjadi masalah. Jadi sebelum merdeka lagi, British telah menubuhkan MARA yang dipanggil RIDA. Dan tujuan British ialah untuk membina ekonomi orang Melayu. Dan rancangan ini ialah sebelum merdeka, bukan rancangan UMNO atau orang Melayu. Rancangan British.
Dan apabila merdeka, kerajaan mendapati yang memang orang Melayu tidak ada kekuatan ekonomi langsung. Negara dibagi dua, British dan orang Cina. Orang Cina bukan semua rakyat Malaysia, ramai pun rakyat negara asing. Jadi beberapa rancangan telah dikeluarkan seperti menubuhkan SEDC, State Economic Development Corporation, di mana GLC akan ditubuhkan. GLC ni ialah Trust Agency atau agensi amanah orang Melayu. Bermaknanya mereka menjadi amanah bagi orang Melayu, walaupun agensi kerajaan. Itu dipanggil GLC, Government Link, bukan jabatan kerajaan atau government department. Dan agensi nasional juga ditubuhkan. Misalnya Pernas, Petronas, dan berbagai-bagai lagi. Itu sebab oil and gas di nationalize, supaya satu agensi yang kuat boleh ditubuhkan di national level. Jadi GLC ni, peranan mereka ialah untuk membina ekonomi bagi pihak orang Melayu sebagai amanah kepada orang Melayu. Itu original intention ataupun dasar yang awal GLC ni. Dan dasar ekonomi baru telah dilancar selepas peristiwa 13 Mei. Dan di dalam dasar ekonomi baru itu, sasaran atau target ialah orang Melayu akan memiliki 30% dari ekonomi negara. The economic wealth atau economic pie. Dan walaupun masa tu orang Melayu melebihi 50%, targetnya hanya 30%. Tetapi pemimpin-pemimpin politik semasa tu UMNO tahu yang sukar untuk nak mencapai 30%. Dari kosong nak naik 30%. Dan beberapa tahun selepas merdeka, 10 tahun selepas merdeka, orang Melayu hanya milik 1% sahaja, 1%. Dari 1% tu mungkin nampak banyak. Tapi orang Cina dari 30% mereka naik 40% lebih. Jadi perlulah satu rancangan untuk kerajaan campur tangan ataupun berusaha untuk meningkatkan kepentingan orang Melayu di dalam ekonomi. Itulah peranan GLC. Pada time tamatnya dasar ekonomi baru, tahun 90, orang Melayu hanya miliki 3% sahaja. 3. Dari kosong, 1%, 20 years later ataupun 30 years selepas merdeka, orang Melayu hanya dapat 3%. Orang Cina dari 30 naik ke 60. Mereka double. So from 30% Chinese share, 60% foreigners dah turun lah. Ya. Dan orang Melayu dari kosong ke 1% naik akhirnya 3% sahaja. Tetapi kalau dicampur milik GLC, include the wealth of the GLC, maka orang Melayu sudah dapat 20%. Jadi kerajaan ambil kira GLC sebagai hak milik ekonomi orang Melayu. Dan oleh kerana GLC ni dianggap sebagai hak milik orang Melayu, maka orang Melayu punya share sudah jadi 20%. Orang Cina 60%. Yang lain-lain tu foreigners. Okay. What happens kalau GLC ni ditutup, dijual, ataupun milik orang Melayu ni berpindah kepada orang bukan Melayu?
maka orang Melayu tidak lagi ada 20%. Orang Melayu hanya ada 3%. Dikatakan Malaysia di tanah Melayu. Tapi hak milik orang Melayu hanya 3%. Kalau nak kekal 20%, maka GLC ni perlu di dalam tangan orang Melayu. Then we can claim GLC is included as part of the Malay share of the economic pie. Itu pasal isu GLC ni menjadi hangat, terutama sekali bagi orang Melayu, oleh kerana orang Melayu melihat GLC ni as part of the Malay wealth. Walaupun government link company dan bukan private, tetapi sebagai trust agency amanah bagi orang Melayu, perlu GLC ni ditadbir dan dikontrol oleh orang Melayu. That is the issue. Kalau kita nak kata orang politik ni tidak lagi boleh campur tangan atau pemimpin politik tidak lagi boleh terlibat di dalam GLC ni kita ambil keluar dari kontrol orang Melayu, maka orang Melayu tidak lagi memiliki 20%, tapi orang Melayu hanya memiliki 3% sahaja dari the economic pie. 3% of the wealth of this country. Itu akan menimbulkan satu masalah sosial, masalah politik, dan kemungkinan besar kalau 13 Mei tahun 69 ialah kerana orang Melayu tidak puas hati tentang kedudukan ekonomi mereka, ini boleh berlaku sekali lagi apabila orang Melayu merasa yang mereka ni hamba di negara sendiri. So this GLC issue is not just about politicians wanting to have position ataupun politicians wanting to have power. Dia lebih dari itu. Isu dia, orang Melayu kena lihat bahawasanya GLC ni masih di bawah kontrol, di bawah kawalan orang Melayu, dan bolehlah GLC ni dikira as part of the Malay wealth, included in the 20% of the economic pie that the Malays have. So it's a very delicate issue. It's not about just, wakil rakyat, ahli parlimen, orang politik, mereka ingin jawatan. No, it's more than that. The issue is not the jawatan. The issue is the perception that the GLCs represent Malay wealth. And sekiranya GLC ini tidak lagi dilihat sebagai part of the Malay wealth, the government is going to have a huge problem. We're going to have social problem, we're going to have economic problem, dan dengan masalah COVID-19 ini, di mana dijangka 2-3 tahun mungkin lebih akan datang, ekonomi seluruh dunia akan menghadapi masalah. Ekonomi Melayu terlebih lagi akan menghadapi masalah. How is the government going to solve? Mengikut pakar-pakar, the health issue can be solved. The economic issue is going to go on and on for many years. Dan this will include Malaysia. So the government has to be very careful in how they handle this GLC issue, dan mereka juga kena berjaga yang GLC ni tidak dilihat sebagai dirampas oleh orang bukan Melayu untuk melemahkan ekonomi orang Melayu. That, as Lim Kit Siang said, is a time bomb in Malaysia and is an explosion waiting to happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.